Pada tahun kedua selepas hijrah, di mana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu telah berkahwin dengan anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenali sebagai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Ali, kamu nak berkahwin dengan anak perempuan aku? Apa yang kamu boleh berikan kepadanya dari segi mahar?" Mahar atau mas kahwin, bahasa kita, bukan bermaksud wang hantaran ya. Dalam setiap makna, istilah mahar atau mas kahwin ialah hadiah yang diberikan dari pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Dan itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam agar kita dapat mengetahui status wanita. Dan hakikatnya bahawa lelaki bertanggungjawab terutamanya untuk pemeliharaan atau untuk menjaga wanita dan untuk membelanjakan ke atas mereka semua. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa lelaki ini tidak memiliki rumah. Dia bukan orang kaya. Dia tidak mempunyai banyak. Tapi dia memberinya anak perempuannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak perempuannya. Adakah anda fikir beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikan anak perempuannya kepada seseorang yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa? Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mempunyai banyak. Dia mempunyai iman. Dia adalah seorang pemuda yang mempunyai perwatakan yang tinggi. Dia dibesarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi perwatakannya dan agamanya berada pada tahap yang sangat tinggi. Inilah patut yang dilihat sampai ke hari ini. Iza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Sekiranya seseorang datang untuk mengahwini anak perempuan anda, mereka mempunyai watak dan tingkah laku yang baik dan tahap din yang tinggi, biarkan mereka berkahwin. Subhanallah, biarkan saja mereka berkahwin. Dan dari ini, kita dapat belajar bahawa mereka yang memilih untuk melihat kekayaan dan kekayaan sahaja, dan status dalam masyarakat dan status sahaja selalunya lah, mereka telah menghantarkan anak perempuan mereka untuk mengalami kemurungan. Namun mereka hanya mahu jaga nama mereka, sebab itulah mereka membuat mereka berkahwin. Ia tidak selalu berlaku dulu, tapi ia berlaku lebih kerap pada zaman ini dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mencari petunjuk dari Rasul kami sallallahu alaihi wasallam yang kita sendiri mengaku kita sangat sayang pada. Dia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Ali, apa yang kamu ada?" Dia jawab, "Saya tak mempunyai apa-apa." Dia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Ali, kamu ada baju perisai besi kan? Bagaimana dengan itu?" Dia jawab, "Ya, saya memang mempunyai baju besi itu." Dia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Baiklah, kamu boleh jual baju besi itu dan berikan jumlahnya kepada anak perempuan aku." Jadi dia sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, "Bayar pada aku untuk anak perempuan aku, wang hantaran ke apa ke, dan kamu perlu berbelanja pada seluruh keluarga aku dan bawa datang hadiah-hadiah semua. Dan kita mesti adakan pesta sebelum kamu berkahwin. Ia akan menjadi sebuah pesta lebih besar daripada perkahwinan itu sendiri. Dan kita mesti mula meraihkannya dengan cara ini, dengan cara itu semua." Tak ada. Sebaliknya, ia adalah sesuatu yang sangat sederhana. Mereka berkahwin dan upacara itu berlangsung tidak macam yang kita lihat pada zaman ini. Ia adalah sesuatu yang menjadi perjanjian antara mereka berdua. Mereka mempunyai saksi yang berada di situ. Majlis yang sangat sederhana, simple. Dan ini adalah salah satu majlis perkahwinan yang paling diberkati yang pernah diadakan. Okey, oleh itu dengarkan apa yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia keluar ke pasar untuk menjual baju besi itu. Jadi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang telah berkahwin dengan puteri Muhammad yang lain sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekarang akan menjadi abang ipanya, betul? Jadi dia berkata, "Ya Ali, apa yang kamu nak buat tu?" Dia berkata, "Saya di sini untuk menjual baju besi saya kerana saya akan berkahwin dengan anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah." Uthman radhiyallahu anhu menjadi sangat gembira. Dia berkata, "Boleh tak saya membelinya? Berapa yang kamu mahu?" Dia berkata, "Saya mahukan 400 dirham." Dia berkata, "Baiklah, tak ada masalah. Ini dia 400 dirham." Dia membayarkan jumlahnya dan mengambil baju besi. Dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mengambil duit. Lepas tu kan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu memanggilnya kembali dan berkata, "Ya Ali, ini hadiah dari aku untuk kamu. Inilah baju besi, kamu boleh memilikinya." Subhanallah.
Jadi dia balik dengan baju besi itu dan dengan 400 dirham juga. Subhanallah. Dan dia pergi untuk memberikannya. Dan dia memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah dilakukan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira. Beliau sangat gembira sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mereka ni sekarang sudah menjadi ahli keluarga, saling berkaitan, kan? Mereka mempunyai hati yang sangat besar. Tapi pada hari ini ketika anda ingin mengahwinkan anak perempuan anda, perkara pertama yang anda lakukan ialah anda bertanya kepada lelaki itu, kamu ada apa? Kamu kerja apa? Kamu pakai kereta apa? Kamu ada rumah ke? Berapa gaji kamu? Berapa angka gaji kamu? Kalau standard tak ditepati, kita mula bertengkar dengan anak perempuan dan berkata, bukan lelaki inilah. Dia tak cukup baguslah. Tak layaklah. Dan kamu tidak menyedari, bapa atau datuk kita suatu ketika, semasa mereka berkahwin, mereka jauh lebih bahagia daripada kita. Dan mereka berkahwin dengan mereka yang benar-benar tidak ada rumah, kadang-kadang tidak ada kasut pun. Tapi mereka hanya orang yang jujur, yang benar, yang soleh. Dan mereka adalah orang yang bapa gadis itu tahu dan faham bahawa orang ini sangat jujur dan bertanggungjawab. Bahawa dia akan menjaga anak perempuan aku, walaupun dia tidak mempunyai sesuatu sekarang. Tapi dia adalah lelaki yang bertanggungjawab. Jadi, si bapa membiarkan anak mereka berkahwin. Dan mereka lebih bahagia daripada generasi kita yang terlalu sibuk mencarikan wang sebelum anda berkahwin. Jadi macam mana tu? Anda hanya akan berkahwin pada usia 40 tahun. Itu pun tak tahu lagi, bro. Kerana itulah masanya mungkin anda akan memiliki rumah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita untuk mengambil manfaat dari kisah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Subhanallah.